Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jumpa kita pada program #3A Guru Sejahtera. Jadi untuk hari ini tajuk kita iaitu kemurungan derita dalam senyap. Kita sama-sama lihat paparan slide yang diberikan. Harap semuanya dalam keadaan yang gembira, ceria dan yang penting kita semua dalam keadaan ceria dan sentiasa sehat. Lihat paparan slide yang ketiga. Apa itu kemurungan? Jadi kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Jadi boleh perhatikan di situ. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh siapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itu definisi kemurungan tadi, ianya berlanjutan. Okey, kita lihat penyebab. Apakah penyebab kemurungan? Ada banyak penyebab kemurungan. Yang pertama, kalau kita lihat perubahan penyebab kemurungan iaitu perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia. Kemudian bakal keturunan, seorang yang punya keluarga yang pernah menghadapinya. Ini bakal daripada keturunan tadi, memang sudah ada sudah. Kemudian persekitaran, peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga dan sosial. Jadi pastikan dalam keluarga kita mesti ada support system daripada keluarga juga. Mesti prihatin terhadap ahli keluarga. Jangan biarkan ahli keluarga yang ada tanda-tanda kemurungan ini. Kita mesti bantu. Okey, sebab yang seterusnya iaitu stressor, juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak, mengidapi penyakit serius, tinggal dengan orang yang mengidap penyakit tersebut. Ini jawab kemurungan juga. Kemudian kehilangan orang yang disayangi dan bagi yang baru melahirkan anak juga boleh menyebabkan kemurungan. Itu penyebab-penyebab dia. Kemudian ubat-ubatan juga. Setengah jenis ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Ubat-ubatan lah. Kemudian penyakit-penyakit lain, sesuatu penyakit lain seperti gangguan fungsi tiroid boleh menyebabkan kemurungan. Kemudian corak pemikiran, terdapat corak tertentu dalam pemikiran boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita pada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. Jadi corak pemikiran kita boleh juga penyebab kepada kemurungan. Kita lihat pada tanda-tanda dan gejala kemurungan. Apa tanda-tanda dan juga gejala kemurungan. Kita perhatikan pada slide. Yang pertama iaitu kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan. Sedih, kekosongan dalam diri kita yang berpanjangan, tidak ada sokongan daripada rakan-rakan ataupun ahli keluarga. Ini juga menyebabkan kemurungan. Hilang minat atau keseronokan terhadap hobi
dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Ya. Jadi sebelum ini kita ada seronok membuat satu, tapi tiba-tiba kali ini hilang minat. Dan cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Ini juga tanda-tanda. Ya. Perasaan pesimistik dan mudah berputus asa. Pesimistik iaitu orang yang cenderung melihat keburukan sesuatu. Sebab itu kita mesti ada perasaan positif sesuatu lah. Jangan kita mudah menghakimi sesuatu dengan perasaan negatif. Tapi lihat secara keseluruhan. Kemudian perasaan bersalah juga. Dan seterusnya rasa diri tidak berguna. Itu tanda-tanda dan gejala kemurungan. Okey, ada lagi tanda-tanda lain kalau kita perhatikan di situ. Sukar membuat keputusan, simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit badan dan gangguan penghadaman. Ya. Kurang nafsu seksual, ya, pergerakan menjadi terhad, kaku atau menjadi resah gelisah. Seterusnya mudah cemas atau fobia. Itu tanda-tanda dia. Okey. Tanda-tanda lain kalau kita perhatikan juga gangguan tidur. Gangguan tidur ni bangun terlalu awal atau berlebihan tidur. Ni boleh juga tanda-tanda kemurungan. Kemudian hilang selera makan dan penurunan berat badan. Kemudian rasa lebih baik mati. Ini bahaya ni. Ya. Rasa lebih baik mati kadang-kadang disertai dengan percubaan bunuh diri. Ini dah terlalu serius, dah perlu perlu bantuan, perlu khidmat kaunseling. Kemudian rasa tidak tentram dan mudah marah. Seterusnya yang terakhir kurang daya tumpuan dan ingatan. Itu di antara tanda-tanda kemurungan dan juga gejala kemurungan. Baik, kita lihat siapa yang berisiko di sini. Siapa yang berisiko? Yang pertama kalau kita lihat yang berisiko iaitu mereka yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Dia mungkin akan berulang. Akibat rentetan daripada peristiwa tertentu tadi. Kemudian mempunyai ahli keluarga yang mengidap kemurungan. Jadi kalau ada ahli keluarga yang mengidap kemurungan, mungkin itu risiko juga. Mengidap penyakit kronik seperti kanser, diabetes, hipertensi. Kemudian sakit buah pinggang. Mereka yang mengidap penyakit buah pinggang, stroke, sakit jantung atau kesakitan berpanjangan. Boleh menyebabkan kemurungan. Hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba. Boleh juga menyebabkan kemurungan. Tersedih. Dan akhirnya kemurungan. Kemurungan yang berpanjangan sampai lebih daripada 2 minggu tadi. Ataupun sehingga setahun. Kemudian kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Menyebabkan kita tadi kemurungan. Ini zaman masa pandemik ni ramai yang meninggal kan, orang yang disayangi meninggal secara tiba-tiba. Jadi menyebabkan kesan tadi pada seseorang, pada ahli keluarga, ahli keluarga yang rapat. Jadi itu dia. Di samping itu mereka yang berisiko juga kalau kita lihat perceraian. Siapa yang menghadapi perceraian. Kemudian masalah rumah tangga, kemudian masalah keluarga, penyalahgunaan dadah dan arak, mereka yang ada masalah dengan ni lah. Kemudian pengambilan ubat-ubatan tertentu, mangsa penderaan dan tekanan di tempat kerja juga. Ini mereka yang berisiko, yang berisiko pada kemurungan.
Kemudian mereka yang berisiko pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak juga. Jadi peristiwa itu akan berulang. Jadi masih lagi dalam ingatan dia. Kemudian kecenderungan mudah risau atau bimbang. Ini boleh juga menyebabkan kemurungan. Perasaan sedih semasa dalam pantang, bersalin juga. Okay. Kemudian yang terakhir iaitu krisis ekonomi. Ini kesan. Siapa yang berisiko dari krisis ekonomi, kalau kita lihat banyak berlaku semasa COVID-19 ni, mereka yang paksa diberhentikan kerja, tidak ada pendapatan dan sebagainya. Jadi itu kesan dan akhirnya membawa kepada kemurungan. Kemudian kesan sampingan. Kita lihat kesan sampingan. Mulut kering, sembelit, masalah pundi kencing, masalah seksual, penglihatan yang kabur dan pening. Itu kesan sampingan. Kesan sampingan kemurungan tadi. Macam mana kita nak pencegahan dia pula, pencegahan kemurungan ni. Dan pencegahan kita yang pertama, ketahui penyakit anda. Ketahui penyakit, apa punca dia. Dan patuh pada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Ingat, bila kita dah tahu penyakit tadi, kita pergi buat rawatan dan pastikan kita sentiasa patuh dengan nasihat doktor lah. Bertenang dan sentiasa bersikap positif. Ingat, sikap positif yang itu yang dapat membantu. Jangan kita terlalu memikirkan sesuatu tadi, jangan berfikir negatif. Kemudian rancang kewangan anda. Ini bagi yang ada masalah kewangan ataupun kita mesti melihat sesuatu tadi ke depan. Pastikan kita tidak mengamalkan sikap boros. Kemudian amalkan gaya hidup sihat, ambil aktiviti senaman dan sebagainya. Menyertai aktiviti yang akan membuat kita berasa gembira, contohnya bersenam, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan atau sosial. Kemudian pecahkan tugasan yang lebih besar pada yang kecil dan beri keutamaan. Itu pencegahan dia. Baik, jadi itu saja program kita. Jangan lupa buat penilaian. Jadi untuk penilaian, saya akan masukkan dalam grup nanti, Dan be kind to your mind. Be kind to your mind. Semoga kita sentiasa sihat, ceria, dan jumpa lagi untuk slot yang akan datang. Terima kasih.